Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, murid-murid, hari ini kita akan teruskan dengan pembelajaran kredit dan hutang. Okey, kredit dan hutang. Okey, bila murid-murid pergi kedai, murid-murid pernah tengok tak ibu ataupun ayah murid-murid, umi ataupun abi murid-murid bayar barang keperluan di Tesco ataupun di mana-mana kedai menggunakan kad. Menggunakan kad. Okey. Itulah kita akan belajar hari ini. Kredit dan hutang. Kredit dan hutang. Okey, mari kita tengok. Kredit dan hutang. Okey, kita tengok perbualan dulu. Saya hendak membeli mesin penapis air berharga RM4,850. Ini. Okey, ayah dia nak beli mesin penapis air yang berharga RM4,850. Okey. Penjual dia kata, baik tuan, sila duduk dahulu. Okey, tuan nak bayar dengan apa ya? Ayah dia pun jawab, saya bayar dengan kad kredit. Tengok, dia nak bayar dengan kad kredit. Okey, bila dah balik, dia pun tanya. Anak dia tanya, kad kredit tu apa ayah? Okey, kad kredit ialah satu kemudahan pinjaman yang diberikan oleh bank. Bank yang bayar harga mesin penapis air tadi. Ayah tak perlu bawa wang tunai yang banyak. Oh, begitu. Okey, jadinya maksud dekat sini, ayah dia nak beli penapis air tadi, ayah dia guna kad kredit. Tapi bukan ayah dia yang bayar, tapi bank yang bayar dulu duit tu. Mesin penapis air. Tapi mesin penapis air tu ayah dia dapat lah. Jadi ayah dia kena bayar ke siapa? Ayah dia kena bayar ke bank lah nanti. Cuma ayah dia tidak perlu bayar masa nak beli tu. Masa nak beli tu ayah dia tak perlu bayar lagi. Cuma bagi kad kredit je. Beri kad kredit, bank yang akan bayar semua tu. Okey. Mari kita tengok yang seterusnya. Sekarang ayah berhutang dengan bank. Ayah juga dikenakan faedah pinjaman dan perlu membayar balik dalam tempoh tertentu. Jika gagal, bank akan kenakan caj bayaran lewat pula. Tengok. Sekarang ayah berhutang dengan bank. Sama macam Mu'alim ayat tadi. Dia bagi kad kredit. Kad kredit tu menandakan bank yang bayar dulu. Tapi ayah dia tak bayar lagi. Jadi bila bank bayar kepada penjual, ayah ni pula akan bayar kepada bank lah. Bila ayah nak bayar ni, ayah dikenakan faedah pinjaman lah. Dan perlu membayar balik dalam tempoh tertentu. Biasanya dia kena bayar kad kredit ni sebulan lepas tu lah. Dalam bulan yang sama. Jika gagal, bank akan kenakan bayaran caj lewat pula dah. Caj bayaran lewat pula. Dia kena dah. Dia kalau nak bayar tadi RM4,850 kan. Dia kad kredit tu bayar. Tapi ayah dia kena bayar RM4,850 tambah dengan faedah pinjaman. Lepas tu kalau dia tak boleh bayar dalam tempoh tertentu, dia kena bayar caj bayaran lain pula. Bayaran lewat lah, caj bayaran lewat. Jadi dua perkara lagi kena tambah. Jadi murid-murid boleh pilih nak bayar kredit ke nak bayar tunai. Okey, kredit ialah pinjaman, iaitu kemudahan menangguhkan pembayaran barangan yang dibeli atau sejumlah wang yang dipinjamkan oleh institusi kewangan. Kita tengok, kredit ni ialah pinjaman. Kredit ni kita pinjam dengan bank lah. Kita tengok siapa, kalau kita kad kredit tu kita ambil daripada siapa. Kalau kita ambil dengan Aeon, contoh, Aeon ada juga kad kredit, jadi kita pinjam dengan Aeon. Kalau kita ambil kad kredit Bank Islam, kita pinjam dengan Bank Islam. Iaitu pinjaman, iaitu kemudahan menangguhkan pembayaran barangan yang dibeli. Kemudahan menangguhkan ni maksudnya murid-murid kalau ayah tadi dia tak bayar terus, bank yang akan bayar dulu. Kad kredit tu bank yang bayar dulu kepada penjual, ayah tak kena bayar lagi. Ayah boleh bayar dalam tempoh sebulan kad kredit tu.
Okey, atau menangguhkan pembayaran barangan yang dibeli atau sejumlah wang yang dipinjamkan oleh institusi kewangan. Okey, tengok hutang. Hutang ialah pinjaman yang perlu dibayar oleh seseorang. Kalau hutang ni lain. Hutang ialah pinjaman yang perlu dibayar oleh seseorang. Okey, pembelian secara kredit dan tunai. Okey, tengok pembelian secara kredit dan tunai. Biasanya kita nak beli TV, kita nak beli benda-benda yang besar yang berharga lebih kurang 1,000 ke atas lah. Okey, keluarga Andrew membeli televisyen itu secara tunai RM1,290 dibayar terus. Okey, kalau kita beli secara tunai kita bayar RM1,290. Okey. Keluarga Carol pula membeli televisyen itu secara kredit. Secara kredit. RM120, 90 sen dibayar setiap bulan selama 12 bulan. Tengok dia bayar secara kredit. Lepas tu dia bayar ansuran pula ni. RM120, 90 sen dibayar setiap bulan selama 12 bulan. Tengok. Kredit kalau kita bayar tunai sekaligus RM1,290. Kalau kredit 12 bulan, 12 bulan ni cuba darat dengan RM120, 90 sen. Bila darat dengan 12 bulan ni setahun, kita dapatlah RM1,450, 80 sen untuk setahun. Tengok. Mana murah? Kredit ke tunai? Kalau tunai kita bayar RM1,290. Kalau kredit kita bayar RM1,450, 80 sen. Tengok. Jadi murid-murid nak beli TV, nak beli penapis air, murid-murid boleh pilih nak beli secara tunai ataupun nak beli secara kredit. Yang mana lebih menguntungkan murid-murid? Murid-murid sahaja mengetahuinya. Okey, tengok. Pembelian secara tunai dengan pembelian secara kredit. Apa perbezaan kedua-dua ni murid-murid? Okey, pembelian secara tunai, kalau murid-murid bayar dah RM1,290 tadi, murid-murid tak ada hutang dah. Tetapi kalau pembelian secara kredit, murid-murid masih lagi berhutang. Tengok. Okey, pembelian secara tunai tidak dikenakan faedah. Kalau RM1,290, RM1,290 lah. Okey, kalau pembelian secara kredit, dikenakan faedah. Sebab apa? Daripada RM1,290 tadi, dia boleh jadi RM1,450. RM200 faedah kena bayar pula, tambahan. Okey. Pembelian secara tunai, kita bayar harga asal. Pembelian secara kredit, membayar harga yang lebih daripada harga asal. Okey, bayaran penuh, pembelian secara tunai, bayaran penuh menggunakan wang tunai ataupun kad debit. Kad debit ni kad simpanan lah, kad bank kita. Menggunakan wang tunai ataupun kad debit. Kad debit ni kad wang simpanan kita dah. Bank, account bank simpanan kita. Okey. Pembelian secara kredit, bayaran menggunakan kad kredit. Kad kredit ni pinjaman kita dengan mana-mana pihak lah. Bank ke, Aeon ke dan sebagainya. Dan ansuran secara bulanan. Okey, jadi kita akan bayar secara bulanan lah kalau menggunakan kad kredit. Okey, jadi murid-murid boleh buat dalam buku PBD, muka surat 51, nombor 12 dan 13 dah. Okey, jadi apa-apa yang tak faham boleh tanya muallim secara WhatsApp lah. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.